Saudara, industri cendawan kini bukan sahaja terdiri daripada petani semata-mata tetapi melibatkan pelbagai golongan profesional. Ini menunjukkan industri cendawan semakin mendapat tempat dalam masyarakat kerana konsep penanaman ringkas dan kemas serta memberikan pulangan yang lumayan. Walaupun bilangan pengusaha cendawan semakin hari semakin ramai, namun tidak ramai pengusaha yang arif tentang teknik penjagaan cendawan dan pengurusan keuangan dan peka terhadap kesan pengabaiannya. Dalam usaha merealisasikan pertanian sebagai perniagaan, pengusaha atau bakal pengusaha perlu mengetahui teknik penanaman serta konsep penjagaan cendawan yang betul. Ini bagi membolehkan pengusaha cendawan mengurangkan kadar kerosakan cendawan selain mendapat keuntungan dan hasil maksimum. Jadi saksikan fokus yang telah disediakan cendawan komersial warnai industri makanan. Sektor pertanian merupakan sumber yang penting bagi negara. Pelbagai projek dalam aspek pertanian semakin dikomersilkan dan mendapat perhatian dari pelbagai pihak. Tumpuan kerajaan kepada sektor pertanian adalah kerana sektor ini merupakan salah satu faktor yang menjana ekonomi positif kepada negara. Lantaran itu, kerajaan dan badan-badan yang berkaitan sentiasa memberikan sokongan bagi mengembangkan usaha sebegini. Salah satu perusahaan tanaman yang semakin berkembang pesat ialah penanaman cendawan. Melalui Fokus Biz, kru Biz Malaysia bersama seorang usahawan, Encik Khairul Akmal yang menceburi bidang ini. Bermula secara kecil-kecilan, beliau bersama rakan-rakannya kini begitu rancak dan aktif dalam menghasilkan produktiviti yang besar, ekoran permintaan yang begitu tinggi di pasaran. Cendawan tiram kelabu ni di Malaysia ditanam di dalam dipanggil beg media cendawan. Kita letakkan substrat dia. Substrat yang kita guna adalah habuk kayu getah. Habuk kayu getah, lepas tu kita setelah padatkan dia dan kita campur dengan dedak dengan kapur dan kita kena sterilisekan dia untuk basmi kuman. Selepas kita basmi kuman, kita kukus selama lebih kurang 8 jam. Bola kita suntik benih dan benih miselium akan tumbuh lebih kurang 60 hari. Selepas 60 hari, barulah cendawan itu akan keluar. Selanjutnya, cendawan akan keluar lebih kurang 6 kali minimum, kadang-kadang sampai 7 kali atau 8 kali. Tapi yang sesuai lebih kurang 6 kali lah, cendawan yang banyak di situ. Dan rumah yang sesuai dan rumah yang bersih adalah perkara yang paling penting sekali dalam untuk menanam cendawan. Risiko, setiap bisnes memang ada risiko. Tetapi dalam cendawan, kalau kita jaga kebersihan, dah memadai. Jadi bila kita jaga beg mana yang rosak, kita asingkan. Kita tahu faktor-faktor macam mana untuk menanam cendawan. Lokasi di mana, contoh macam kita tidak boleh tanam cendawan di tempat sebelah orang tanam sayur sebab menggunakan pestiside racun serangga, ataupun kita tanam cendawan di sebelah kandang kambing atau kandang lembu, tinjan dan najis itu akan menghasilkan bakteria yang tidak sesuai. Permulaan kami buat projek di hadapan rumah. Saiz lebih kurang 5 kaki kali 10 kaki membuatkan lebih kurang 800 beg minda cendawan, mengeluarkan lebih kurang 2,5 kilo cendawan sehari, tetapi tidak dapat menampung permintaan taman di situ. Kita menerokai satu pasaran yang di mana tidak ada pesaing. Dan situ bila kita masuk ke pasaran itu, kita nampak permintaan cendawan memang banyak. Saya mengajukan kursus cendawan dan kali terakhir ini adalah kursus yang kali ke-42. Di situ kita berjumpa dengan ramai orang, ibu tunggal, orang kurang upaya, dan kita bantu mereka untuk wujudkan projek cendawan mereka. Dan bila kita nampak memang boleh. Dan situ bila kita dah ada pilot test dan kita akan buka lagi kepada golongan kurang upaya seperti yang berkursi roda. Dan semata ada juga yang orang yang buta juga menanam cendawan. Dan situ kita dapat meningkatkan taraf ekonomi mereka. Dan sebenarnya ada lebih kurang 18 jenis cendawan yang boleh ditanam di Malaysia, tetapi saya buat masa ni tidak dapat memfokus kepada cendawan lain sebab permintaan cendawan kelabu pun saya tidak dapat memenuhi permintaan sedia ada. Untuk cendawan kelabu sesuai ditanam di tanah rendah, tetapi suhu dia pengeluaran optimum pada suhu 28 darjah Celsius. Jadi kita perlukan satu rumah yang agak sejuk dan tempat tu bersih. Okey, cendawan solois yang kita mulakan cendawan solois dengan cendawan panggang.
Cendawan panggang di mana kita letak cheese atasnya dan juga cendawan goreng tali. Kita ada cendawan sate cendawan. Dan kita ada cendawan goreng, kita ada berbagai perisa. Satu cendawan goreng paprika, cendawan goreng exotica, cendawan goreng black pepper dan sate goreng cendawan. Dan apa yang menarik, kita ada juga air cendawan, di mana bila kita perkenalkan ramai yang takut nak rasa, tapi bila dah rasa sanggup bawa balik. Pasti nak lagi. Pasti nak lagi. Ramai yang pergi mencari cendawan, yang mereka jumpa hanya cendawan goreng, sup cendawan. Itu saja. Tapi bila kita ketengahkan idea-idea yang lain seperti air cendawan, sate cendawan, nugget cendawan, kan? Cendawan popcorn, ramai yang terfikir, menarik. Jadi persoalan saya, kenapa ia tidak dikomersialkan? Bila kita keluar mencari idea, kita keluar test market dan permintaan tu memang menggalakkan. Pada saya, cendawan kita ada dua peluang. Satu itu di bahagian contract farming yang dapat menghasilkan lebih kurang 2,500 sebulan pendapatan sebulan, dan juga kios yang menghasilkan lebih kurang dalam 2 ke 3,000 pendapatan sebulan. Jadi kita perlukan lebih ramai penanam cendawan dan kita perlukan lebih ramai penjual cendawan di situ, dan bukan setakat menjual, bukan setakat menanam, tetapi kita akan membimbing anda supaya menjadi seorang usahawan yang berjaya dan juga mempunyai pendapatan lebih kurang 5,000 ke 10,000 sebulan. Kejayaan projek syarikat ini menjadi contoh bahawa kerjaya sebagai petani boleh memberi hasil dan pendapatan yang tinggi jika diusahakan bersungguh-sungguh. Penanaman cendawan yang boleh dikembangkan dalam pelbagai produk cendawan memberi peluang kepada usahawan untuk memasuki pasaran niaga dengan lebih besar lagi. Inilah masa yang sesuai untuk menjana pendapatan melalui sektor pertanian. Perusahaan cendawan kini semakin mendapat sambutan yang menggalakkan dan ditanam secara meluas di seluruh negara. Banyak faktor yang mendorong ramai pengusaha menceburi bidang ini seperti keuntungan yang tinggi dalam masa yang singkat, kos pengeluaran yang rendah dan potensi pemasaran yang baik serta kandungan nutrien pemakanan yang tinggi.